Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak menjawab sedikit ya berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Presiden PAS ya, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, yang mana saya melihat ada 3 perkara ya yang beliau sentuh berkenaan dengan isu kerajaan gagal. Yang pertama berkenaan dengan kos sara hidup dan sebagainya. Yang kedua berkenaan dengan isu rasuah dan penyelewengan serta penyamun-penyamun yang ada. Yang ketiga berkenaan dengan isu sokongan penjawat awam terhadap Perikatan Nasional itu amat tinggi. Jom kita tonton videonya. Kerajaan ni gagal. Pertama, dia gagal menaikkan janji dia pada rakyat. Kalau kita berjanji dengan rakyat nak buat sesuatu dan rakyat diulang-ulang benda yang sama, diulang, tiba-tiba rakyat tengok janji tak buat. Dan itu harga minyak, tol, kos hidup. Rakyat tengok tak ada apa yang besar yang kita panggil sebab wow factor yang boleh menolong rakyat untuk balik menyokong kerajaan yang ada. Tambah pula bila Perdana Menteri seringkali di mana-mana pun isunya hampir sama. Duk blame tentang sakau, perompak, penyamun. Come on lah, you Perdana Menteri. Perdana Menteri kalau you ada kes, ada tahu orang ni penyakau, samun, perompak, perasuah, tangkaplah. Dakwahlah di mahkamah. Bukan kita pergi sana sini kita beritahu ada penyamun, tapi kita tak bertindak pada penyamun tu. Kita boleh tengok di segi sokongan pegawai kerajaan. Pengundi awal ni terdiri pada tentera, polis dan pegawai kerajaan, ya Khidmat. Hampir kesemua mereka berundi pada Perikatan Nasional. Maknanya pegawai kerajaan juga hilang keyakinan kepada kerajaan yang ada hari ini. Dia itu kritikal. Kita kalau pegawai kerajaan tak sokong kita, yelah, walaupun sepatut pegawai kerajaan di segi perkhidmatan dia government of the day lah, dia akan patuh buat kerja untuk kerajaan yang ada. Tapi di segi sokongan politik tu hak peribadi dia. Bila dia tidak menyokong kerajaan yang ada, maknanya dia hilang keyakinan. Walaupun dia buat kerja, tapi dia rasa kecewa lah. Sepatutnya kita berjalan pentadbiran ni ada track dia, ada sasaran yang ingin dicapai, kemudian ada kaedah dia bagaimana untuk capai tersebut. Dan bila ini tak laksana, saya fikir mereka give up. Jadi saya nak jawab 3 isu pokok ya yang dibuat oleh Timbalan Presiden PAS ni, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man ya. Yang pertama ya kita tahu kerajaan gagal. Yang kedua isu rasuah, penyelewengan dan perompak ni. Dan yang ketiga isu sokongan kepada kerajaan, iaitu melibatkan penjawat awam. So dalam isu yang pertama ni, iaitu kerajaan gagal ya, yang dimaksudkan ulang-ulang isu harga minyak, tol dan kos sara hidup ni ya. Tuan Ibrahim Tuan Man, saya pernah buat video baru ini, iaitu saya nak kerajaan yang ada hari ini. Cuba kita pinjam Idris Ahmad, pimpinan PAS ini, untuk kita selesaikan masalah negara ini dalam waktu 5 hari. Saya percaya Idris Ahmad boleh membayar hutang negara yang sekarang ini sudah pun berada di paras 1.5 trilion ya, dalam waktu 5 hari. Ataupun kita lihat PAS yang hebat, yang mempunyai Idris Ahmad, tetapi hutang dengan harakah tak bayar. Padahal ini adalah media mereka. 7 tahun pun tak boleh bayar. Saya rasa dalam lingkungan 3 juta hutang itu tak bayar. Jadi kalau PAS jadi kerajaan, apa yang jadi? Lagi teruk. PAS nak cerita ulang-ulang harga minyak, harga tol, kos sara hidup. Tuan Ibrahim Tuan Man, isu PTPTN, akhirnya walaon, akhirnya pemimpin PAS sendiri duk menceritakan PTPTN. Padahal Tuan Ibrahim Tuan Man jadi kerajaan 3 bulan. PTPTN entah ke mana, tetapi dia duduk dekat kementerian dia, pemborosan besar berlaku. Apa yang kita lihat? Tebatan banjir, kita boleh jimat 2 bilion disebabkan oleh perangai Tuan Ibrahim Tuan Man yang jadi menteri yang tidak tahu buat kerja. Ataupun dia tahu buat kerja tapi nak menyakau duit 2 juta ini melalui projek tender yang kamu luluskan. Macam tu. Jadi tak payah nak cerita tentang isu harga minyak, harga tol, harga kos sara hidup. Satu dunia hari ini, keadaan ekonomi memang kita tahu bermasalah. Bukan saja kita, Singapura pun mereka naik dan berbagai-bagai lagi. Dan kita di sini masih bagus. Kita tidak terkena dengan GST. Dan harga minyak kita pun kalau kita nak cerita, antara yang terbaik di Asia ni. Saya tak perlu nak ulas, tak perlu nak bagi data. Saya sendiri turun underground. Saya sendiri pergi ke Indonesia isi minyak. Harga minyak kita di sini contohlah ya. Di sini kita RM2. Di Indonesia per liter RM6. Di Filipina per liter lebih kurang RM6, RM7. Di negara-negara jiran kita macam Singapura juga melibatkan mungkin RM10 per liter. Kita masih di paras RM2. Itu contoh. Jadi kita tak payah nak merungut.
isu benda-benda lain, isu minyak masak. Yang sembunyi ke minyak masak adalah orang Perikatan Nasional, anak Hamzah Zainuddin. Isu kos beras, orang sembunyikan di Kedah, melibatkan kerajaan Kedah lah. Patutnya menyelesaikan masalah itu. Isu tol, Tuan Ibrahim Tuan Man sangat hebat. Kenapa isu tol tak buat 33 bulan? Hari ini kerajaan yang ada cuba memperbaiki masalah yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional. Masalah ekonomi yang kita hadapi hari ini adalah disebabkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri, pelabur lali. Yang mana kita tahu COVID, dia tutup buka, rakyat dikurung dalam rumah. Dan kita tahu hari ini kita nak pembetulkan hutang yang dibuat oleh Perikatan Nasional yang ada PAS di dalam, berjumlah 1.5 trilion. Dalam waktu 33 bulan, mereka menjadi kerajaan. Dalam waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin, berapa bulan dia jadi Perdana Menteri. Dia telah berjaya membuat satu hutang yang sangat besar yang perlu dibayar oleh seluruh rakyat Malaysia. Itu part itu. Saya tidak nak panjang-panjangkan. Saya nak masuk ke part yang perompak penyamun. Yang dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu blame dan tahu bercerita dekat umum. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membuat cerita dekat umum, buat kronologinya, orang akan menuduh bahawa betul, hari ini pendakwaan yang melibatkan perasuah penyamun ini adalah pendakwaan terpilih. Jadi apa perlu Datuk Seri buat? Buat penjelasan di luar bahawa negara ini sedang disonglap oleh perasuah-perasuah, oleh perompak-perompak, oleh penyamun-penyamun. Jadi perlu ada penjelasan daripada Perdana Menteri kepada rakyat. Jadi melalui ceramah, hanya melalui apa yang dia hujah, supaya kita faham bahawa oh ya, betul, pemimpin kita ini banyak yang penipu, penyamun, perompak dan sebagainya, pengkhianat. Apa yang kita lihat ya, isu tangkap dan dakwa ini, itulah yang kerajaan sekarang sedang lakukan. Apabila kerajaan lakukan perkara ini, kamu kata ini pendakwaan terpilih. Pendakwaan terpilih kepala toya apa? Kalau kita tengok, mereka jadi kerajaan, mereka sebenarnya nak mendakwa orang-orang yang berada dalam Pakatan Harapan. Tetapi tak ada. Nak dakwa Datuk Seri Ibrahim Rasubah, tak ada. Nak dakwa Rafizi Rasubah, tak ada. Nak dakwa pemimpin-pemimpin yang ada dalam Parti Keadilan Rakyat, yang nak diamanah, tak ada. DAP, tak ada. Jadi jalannya mereka mencari orang-orang yang mereka boleh cari didakwa ini tadi untuk bersama dengan mereka. Siapa dia? Mereka tak dakwa. Waktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, betul mereka tak dakwa perasuah penyamun perompak ini sebab tak ada. Tetapi mereka mengugut mereka-mereka yang didapati bersalah ini tadi. Itulah yang melompat itu. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang melompat jadi katak sewaktu PRU ke-14 itu, sewaktu mereka merampas jadi kerajaan itu adalah mereka-mereka yang terbabit dengan masalah-masalah yang melibatkan duit negara, harta rakyat, yang kita panggil penyamun, perompak ni semuanya ini. Jadi timbalan Presiden PAS ya, kalau bercakap cermin muka dulu, jangan meludah kena muka sendiri. Jadi saya jawab perkara ini supaya kita rakyat di luar sini faham. Jangan dicerita tangkap dan dakwa ya, dah sedang berlaku. Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang didakwa. Saya rasa Wan Saiful esok tak silap saya masuk ke dalam mahkamah untuk didakwa. Jadi perkara ini sedang berlaku ya. Jadi kalau PAS rasa bahawa, ataupun Tuan Ibrahim rasa bahawa kerajaan hari ini melakukan rasuah, pendakwaan terpilih, ataupun sebelum ini mereka merasa simpati dekat Pakatan Harapan, hari ini kamu buktikan ada tak pemimpin daripada Pakatan Harapan tu yang rasuah, kamu buat report polis. Jangan juga Tuan Ibrahim Tuan Man cakap saja. Yang ketiga ni paling menarik, sokongan pejabat awam. Kalau kita baca ya kenyataan yang dibuat ya, sokongan dari segi pegawai kerajaan, pengundi awal terdiri daripada tentera, polis dan pejabat awam. Hampir kesemua memberi undi kepada Perikatan Nasional. Pegawai kerajaan juga hilang keyakinan pada kerajaan. Bila pegawai kerajaan tidak menyokong kerajaan, yang ada maknanya hilang keyakinan walaupun buat kerja. Tengok, itu saya cakap, pemimpin PAS ni asal cakap saja, tak tahulah, saya nak kata penipu susah, nak kata pembohong susah, propaganda pun susah. Sebab apa yang keluar daripada mulut mereka, sebenarnya mereka lah yang busuk, mereka lah yang tak betul. Saya menjawab ini satu kenyataan, logiknya. Sokongan daripada segi pegawai kerajaannya, macam mana pegawai kerajaan nak menyokong, betul dia cakap government of the day. Tapi masalahnya Pakatan Harapan adalah komponen parti tunggal yang tidak berada dalam kerajaan sewaktu PRU ke-15.
Yang ada dalam kerajaan waktu PRU ke-15 adalah UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang ada PAS dan Bersatu di dalam, dan juga Parti Gerakan. Manakala Pakatan Harapan yang ada DAP, Amanah, dan juga Parti Keadilan Rakyat, dan juga beberapa parti di Sabah, itu adalah yang duduk di luar kerajaan pada PRU ke-15. Maka sokongan rakyat, sokongan penjawat awam memanglah kepada kamu orang. Sebab kamu orang waktu itu jadi kerajaan. Dah pasti tidak menyokong kepada Pakatan Harapan. Sebab banyak, itu yang saya selalu ulas juga, banyak pegawai-pegawai tinggi yang sederhana ke atas nih, mereka-mereka inilah yang banyak menjadi penyamun, yang menjadi baruah pengkhianat kepada negara juga. Sebab itu saya selalu tekankan isu ini. Kerajaan yang ada hari ini perlu berhati-hati dengan mereka-mereka ini. Mereka-mereka inilah dalang yang mengkhianati government of the day. Jadi hari itu, penjawat-penjawat awam yang menyokong mereka ini, memanglah mereka yang government of the day. Takkanlah penjawat awam pergi sokong kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Tapi saya rasa kalau hari ini, apabila berlakunya PRU ke-16 contohnya, kalau kerajaan yang ada hari ini jadi kerajaan, sehingga habis penggal, maka saya percaya kerajaan yang ada, penjawat-penjawat awam yang ada, ataupun polis dan tentera akan mengalih sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini. Ini tengok, dia berbelit-belit cakap, apakah Bangang nak pergi cerita penjawat awam tak sokong kerajaan yang ada hari ini? Bila masa kerajaan hari ini ada pada sebelum PRU ke-15 itu? Itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Tuan Ibrahim Tuan Man, kalau tak tahu nak bercakap dengan media, kalau tak tahu nak berhujah dengan baik, tak payah berhujah, menulis saja. Kalau salah padam dulu. Jadi memalukan. Saya sebagai rakyat biasa mendengar, saya akan jawab dan rakyat lain akan lihat. Jadi PAS sendiri melihat inilah kepimpinan kamu. Kalau nombor 2 macam ni, nombor 1 macam ni, siapa lagi lah yang PAS nak harapkan? Membohong tak habis-habis. Itu saja, sekian, terima kasih.